Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang isu Ustaz Wadi Anwar mahu ditahan sementara untuk diambil keterangannya oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, tetapi dihalang oleh beberapa kelompok, beberapa orang. Hari ini kita nak tengok video-video berkenaan. Tapi sebelum itu kita tengok dulu kenyataan daripada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perlis berkaitan tentang isu tauliah di Negeri Perlis. Kenyataan media Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, kesalahan mengajar agama tanpa tauliah, menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis mengenai isu pematuhan terhadap dasar dan peraturan berkaitan hal ehwal agama Islam Negeri Perlis bertarikh 19 Mac 2023, pihak JAIB tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang menganjurkan atau mengajar agama tanpa tauliah dari Jabatan Mufti Perlis dari mana-mana lokasi yang berada dalam negeri Perlis. Tindakan ini juga selaras dengan enakmen-enakmen yang sedang berkuat kuasa dalam negeri Perlis. Sekian dimaklumkan, terima kasih Tuan Haji Najmuddin bin Abdul Karim, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Perlis. Ada beberapa perkara yang menarik daripada kenyataan di sebelah ni, daripada kenyataan media ni. Ini adalah satu perintah daripada Raja Perlis, iaitu penguasa di negeri Perlis, apatah lagi di dalam bab isu-isu agama Islam di negeri Perlis. Yang kedua, titah berkenaan telah disebutkan oleh Tuanku pada 19 Mac 2023. Maksudnya bukan baru hari ini tetapi beberapa minggu yang lepas. Kemudian kenyataan media ini juga menyebutkan bahawa pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perlis tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan kepada mana-mana pihak yang menganjurkan atau mengajar agama tanpa tauliah dari Jabatan Mufti Negeri Perlis dari mana-mana lokasi yang berada dalam Negeri Perlis. Maksudnya hang duduklah dekat masjid ke, bukan masjid ke, tapi kalau hang anjurkan atau mengajar agama tanpa tauliah, hang boleh dikenakan tindakan di Negeri Perlis. Kenyataan ini dikeluarkan di Facebook, dan bila saya tengok dekat Facebook ditulis 2 hari lepas pada hari Khamis 30 Mac 2023 pada 10:07 pagi. Jadi surat tu telah dikeluarkan dan disiarkan sebelum daripada berlakunya program Ustaz Wadi Anwar. Tetapi program berkenaan tetap dilangsungkan dan diletakkan di situ solat tarawih dan sembang santai bersama Ustaz Wadi Anwar, Ahli Majlis Penasihat Mantin, tarikh 30 Mac 2023. Tempatnya Markas Tarbiyah PAS kawasan Kangak, Kompleks Pendidikan Matin, Kampung Abi, Padang Macang. Jadi kenyataan awal telah dibuat oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perlis sebelum daripada program. Tapi nak buat macam mana pun, orang nak buat program, dia buat juga. Tetapi pihak Jabatan Agama tidak buat apa-apa tindakan ketika berlangsungnya program. Program itu berjalan daripada awal sehingga habis dan berlaku ceramah agama daripada Ustaz Wadi Anwar. Selepas daripada habis program berkenaan, barulah pihak Jabatan Agama datang untuk nak pergi ambil keterangan Ustaz Wadi Anwar yang dihalang oleh beberapa pihak. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Saya cakap, kami nak ambil Ustaz Wadi. Nak ambil Ustaz soal siasat. Tak perlu Ustaz. Sebab kita ni Ustaz. Ustaz dengar je anda cakap. Anda cakap tadi lagi. Silakan. Kami nak cakap Ustaz. Saya cakap, kami nak ambil Ustaz Wadi. Nak ambil Ustaz soal siasat. Tak perlu Ustaz. Sebab kita ni Ustaz. Ustaz dengar je anda cakap. Anda cakap tadi lagi. Silakan. Kemudian Ustaz ni mai ke makan pentadbiran tempat apa-apa Ustaz. Dan kita berdaftar kami akur.
titah tuanku, kami akur. Okey. Dan kami daulat tuanku sanjung titah tuanku. Okey. Tapi yang Ana cakap dengan Ustaz pagi tadi, Ya. yang tanpa tauliah tu macam mana Ustaz? Daulat tak perlu dalam markas. Dan sekarang saya nak tanya tuan. Saya nak tanya tuan. Saya sebagai ahli majlis penasihat mati. Saya ahli majlis penasihat Saya mati. nak cakap Tak apa, saya nak tanya. Tauliah ni untuk apa? Untuk kebenaran ceramah, Ini ceramah ke? mengajar agama. Di mana mengajar? Apa istilah mengajar? Saya nak tanya. Definisi mengajar tu apa dia? Santai. Tak payah. Tak, saya nak tanya. Tidak, Ustaz kena jawab. Tuan kena jawab. Dia tidak kami tak tahu. Apa istilah mengajar? Apabila ada audien, kita dah boleh consider dia mengajar. Mengajar tu apa dia Ustaz? Atas definisi mana yang tuan ambil? Tadi sembang bukan mengajar. Tak apalah kalau Ustaz kata sembang. tak apa. Sembang. Dah gini Ustaz, Ustaz. Ustaz bawa benda ni sembang ya Pak. Okey. Bawa ke mahkamah. Dia hakim putuskan. Kita Baik. betul dia. Macam Ustaz bincangan pagi tadi. Ya. Okey. Itu tak ada masalah. Allahu Akbar. Ini Ustaz bawa pergi ke mahkamah. Kemudian kita putuskan di mahkamah. Dan kami pihak Matin harap ini kali terakhir pihak Jabatan Agama mai kacau program di sini. Setuju tak jemaah Matin? InsyaAllah. Ustaz pun dah mai hari tu jumpa kan? Ya. Tak ada masalah, betul tak? Tak usah, anda main kali pertama 2 kali anda pergi jumpa Jabatan Agama. Ya. Anda boleh Siap bagus. Siap bagus. Siap bagus. Yo, kapiak orang. Kat hujung tu saya dengar ada satu kenyataan yang tak berapa bagus, iaitu dia kata kapiak belaka. Ini satu kenyataan yang tak bagus yang dikeluarkan oleh orang yang nak pergi mengaji agama ataupun seumpama dengannya lah, dengan istilah-istilah ni buat. Tak kisahlah apa pun, dia nak pertahan agama sebagainya, ikut sekati dia. Tapi sampai duk kata ke orang kapiak belaka ni, ini hati-hati, bahaya ni. Dalam video berkenaan, dalam garis lurus di Facebook garis lurus disebutkan, dia kata kekecohan di Matin berikutan Wadi Anwar tiada tauliah mengajar di Perlis. Jelas sekali siapa yang ekstrim selama ini. Akhir tu AJK parti ceruk mana main tinggi suara tu. Ingat tak masa Dr. Mazhar kena ambush dulu? Tiada senyum dan gentleman saja pergi ikut polis ke balai. Tiada siapa yang jerit kafir. Tiada yang ingkar arahan pihak berkuasa. Apa susahnya bila pihak berkuasa cari seseorang? Boleh je dengan rendah diri pergi bagi kerjasama. Beginilah bibit-bibit awal peristiwa berdarah yang pernah berlaku di Kedah dulu. Sebab tu saya kata, isu ni senang saja. Hang tak ada tauliah, hang nak pergi mengajak, hang dah buat kesalahan. Tapi hang tak apalah, hang ada backup, hang nak pergi kata bahawa ini adalah sembang santai. Dia bukanlah mengajak agama. Hang buat sembang santai saja. Tak apa, tak ada masalah. Cuma isunya adalah, kalau ia adalah sembang santai, awak bagilah kerjasama dengan pihak penguat kuasa agama yang ada di situ. Lalu pergilah, ambil keterangan dan sebagainya. Lepas tu balik. Tak ada masalah. No isu berkaitan dengan hal berkenaan. Dulu waktu Dr. Mazhar, siap ada polis yang macam counter teroris itu pun datang, tak ada masalah. Dia bagi saja kerjasama, no issue, tak ada jadi apa-apa masalah dekat situ dan tak ada orang pun kafirkan orang berkaitan dengan hal berkenaan. Tiba-tiba jadi isu macam ni, keluar kenyataan mengkafirkan orang. Ini adalah satu perkara yang saya tak boleh berpuas hati dengan hal ini. Jom kita tengok kenyataan Dr. Mazhar di dalam isu ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa perkara saya nak sentuh tentang isu ni. Yang pertama, kita kena tahu isu pengajaran agama Islam atau penceramah tanpa tauliah ni bukan isu setempat di Perlis saja. Ya, isu yang diperkatakan di seluruh negara. Yang kedua ialah kita kena tahu bahawasanya Perlis ini adalah negeri yang paling tolerance dalam isu ni. Jika kita ikuti sejarah Perlis ni, kita tak dengar pun Perlis ambil tindakan kepada orang ceramah tanpa tauliah. Berapa banyak penceramah yang datang tanpa tauliah, kita hanya bagi nasihat dan kita bagi tahu jangan. Sebahagian penceramah itu seperti mana yang kita tahu yang datang daripada Perlis sejak dahulu, daripada negeri seberang iaitu Kedah, seperti Husam umpamanya, Encik Husam. Kita tahu beliau penceramah tunjuk jari tegah, perkataan lucah, dan ini menjadi satu tabiat yang kita rasa sangat memalukan. Kita dah bagi nasihat tapi masih lagi datang untuk berceramah. Husam pun ada malam tu. Kemudian apabila keluar titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, kerana memandangkan isu ini kalau dibiarkan dia akan memberikan satu nilai-nilai yang buruk kepada masyarakat dalam negeri ini. So maka kena ada peraturan tauliah ni, memang dah ada dah. Jadi mesti dilaksanakan. Pihak Jaib, saya sebagai pengurusi Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam Pejabat Mufti mengeluarkan tauliah. Pihak Jaib melaksanakan. Sebelum pun peristiwa ini berlaku, melalui perjumpaan dengan Exco Agama,
pihak berkenaan telah ditawarkan untuk, maksud dia dipelawa untuk memohon tauliah, kita nilai lah. Dia pohon dulu, kita nak tengok siapa yang dia nak ceramah. Dia enggan. Semasa dengan perjumpaan beberapa kali, 2 kali tu dengan perjumpaan dengan Jaib juga, ditegaskan mintalah tauliah. Juga dia enggan atas alasan-alasan dia tersendiri, premis peribadi dan seumpama. Apabila peristiwa ini berlaku, kita tengok sudah sampai kepada tahap yang mana toleransi kita itu sudah dianggap sebagai ataupun diambil sebagai satu ruang untuk macam mempersendakan peraturan-peraturan, apatah lagi setelah dikeluarkan titah oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah. Bukan saja Raja Pemerintah Perlis. Kalau kita tengok sultan-sultan negeri lain juga mengeluarkan perkara yang sama. Jadi dengan itu pihak Jaib melaksanakan tugasan. Bukan nak tangkap sebenarnya, nak ambil penceramah berkenaan untuk membuat statement di atas peristiwa malam tadi. Itu pun dihalang dengan satu halangan yang besar, walaupun pihak polis ada, dengan cara yang bagi saya sangat tidak terhormat, dan lebih mendukacitakan ada yang mengeluarkan perkataan kafir kepada pihak berkuasa agama. Saya ingat ini adalah satu hal yang tidak wajar kan. Kita terutama dalam bulan Ramadan ini, kita cari jalan yang terbaik. Peraturan, semua tempat kena ada peraturan. Isu yang dibangkitkan premis peribadi atau premis persendirian ni, apa maksudnya? Sebuah tanah memang ada nama orang, tapi premis persendirian yang dimaksudkan itu jika dia mengajar kepada keluarga rumahnya sahaja. Itu yang ada dalam Amendment Section 33. Adakah dengan buat satu poster panggil muslimin dan muslimat supaya datang, takkan itu keluarga dia sampai beratus orang tu keluarga dia? Itu pun satu insulting kepada kita punya intelligence, supaya akhirnya kita macam diperbodohkan juga dengan isu ni. Sebenarnya takkan kita nak kata tu keluarga kita sampai 300, 400 orang duduk dalam satu tempat, kemudian dibuat poster panggil secara terbuka. Ini pun juga salah. Kalau begitu, tak ada tempat yang ada peraturan lah. Kalau kita kata kita memang tak akan bagi dia ceramah, itu cerita lain. Kita kata pohon tauliah dan ikut peraturan. Kemudian soal siapa yang kita benarkan tak benarkan, kita ikut proses seperti mana orang lain mengikut prosesnya. Itu kenyataan awal. Pihak pengajur kita telah maklumkan kepada dia melalui pertemuan dengan exco dengan beliau dan juga beberapa agensi agama dimaklumkan. Jaib bertemu dengan dia juga maklum. Pohon dahulu. Of course lah, sebuah permohonan melalui proses. Pohon kemudian. Mungkin ada penceramah lucah ini, penceramah kaki baki hambur orang ini yang kita sebutkan beberapa. Kita tak bagi, tapi bukan berarti penceramah lain kita tak bagi. Mungkin kita akan bagi suggestion penceramah yang lain kan, yang lebih sopan, santun. Ada penceramah yang memang kita rasa tak boleh kerana akhlak yang buruk. Takkan kita nak benarkan. Pihak Jaib berdasarkan yang telah dimaklum tadi, proses seterusnya kita panggil lah. Tidak akan seperti biasa, pendakwaan akan dipanggil, proses pendakwaan di mahkamah dan juga beberapa proses yang lain termasuk berhalang penjawat awam. Itu semua akan diikuti seperti proses undang-undang. Akan diambil undang-undang, akan diambil. Sekarang daripada satu kesalahan dah jadi banyak kesalahan. Dah jadi banyak kesalahan. Kesalahan daripada mahkamah syariah mungkin akan pergi juga kepada beberapa kes sivil lah, seperti berhalang penjawat awam. Yang paling utama tu itu yang asal. Itu pun asalnya Jaib panggil untuk diberi statement. Berdasarkan kalau sekiranya betul-betul ada nilai-nilai agama, bagi saja statement tu. Bukan dia nak tangkap. Dia pergi nak ambil supaya mari ke Jaib mengambil keterangan. Dia bukan pergi tangkap. Cuba pegang kuasa pergi ke polis tu untuk biasalah. Bukan dia kata prosedur. Nampaknya Ustaz apa nama tu yang Kedah tu, Wadi. Yang Wadi Adwar tu, dia telah tak tahu pergi ke mana, mungkin balik ke Kedah ke apa, saya tak tahu. Ya begitu. Ya, kes dia tidak akan diundang, akan diteruskan. Tak, ini proses mahkamah lah. Sebenarnya pejabat mufti hanya menggelarkan tauliah. Pelaksanaan kepada tauliah ini ialah di Jaib. Kita ada 118, 119 dan juga seksyen mengajar, seksyen 33 mengajar agama tanpa kebenaran. Kedua-dua asalnya kepada penceramah yang tanpa tauliah, tapi kerana pengajar tu dianggap bersubahat lah kerana mengajurkan terlibat sama. Sembang santai tu apa takrif dia? Sembang santai dia macam dia pengajaran dia maksudnya apabila awak pengajar keluarkan cerita agama, perkara agama, dia cakap bab puasa ke, bab buka puasa ke, itu agama lah. Agama dia memang terpakai pengajaran agama lah. Ya santai ni mungkin dia sembang dengan bini dia masa nak tidur tu, ataupun dia sembang dengan anak dia di meja makan tu, tak apalah, sembang santai. Terima kasih. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan. Saya harap anda dapat mencerna video
video itu dan adakah rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jangan lupa untuk download app Pustaka Asyamilah untuk menambahkan lagi ilmu kita dapatkan sekarang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.